dulu zaman Tun Mahathir dulu yang sehingga negara kerugian 30 bilion. Itu yang dulu kita kerugian mata wang sampai 30 bilion itu ialah kerana berkenaan dengan nilai ringgit. Boleh lebih ya? Okey. Setakat pukul 9 pagi ini, ringgit berbanding dolar adalah 4.6720. Jadi mungkin YB boleh ulaslah. Sebab ini antara isu yang bermain di lapangan. So saya rasa orang yang tepat untuk mengulas berkenaan isu ini adalah YB. Jadi itu saja YB. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Ali, Pegawai Daerah Kelabakan. Baik, YB silakan. jelaskan. Pasal nilai ringgit itu, ini boleh rangkumkan semua banyak soalan-soalan berkaitan fiskal tadilah. Ada dua faktor lah yang sekarang ini mempengaruhi nilai ringgit di pasaran antarabangsa kan. Satu soal interest rate differential. Sebab kita pada 3% itu, kita di belakang daripada negara-negara lain dalam keadaan ekonomi dunia dilihat dijangka akan perlahan ataupun menguncup. Jadi dalam keadaan begini, pemegang dana antarabangsa ni dia akan cari instrumen pelaburan yang lebih selamat. Dan selalunya yang lebih selamat ialah sama ada emas ataupun dolar. So that's given lah kan. Dia tengok bila daripada saya letak pak duit saya dekat sini, interest dia banyak ini, ada negara lain yang interest lagi tinggi, I rather put my money somewhere else. So that's given. The other factor is this, dia juga mengenai kedudukan fiskal kita. Seperti yang saya dah ulang berkali-kali tadi, pasal defisit, pasal hutang kan. Dalam keadaan prospek pertumbuhan dunia perlahan dan Malaysia ialah sebuah negara dagang yang dipengaruhi oleh permintaan daripada barat terutamanya Amerika dan juga pertumbuhan ekonomi China, bila prospek pertumbuhan dunia itu perlahan dan juga pertumbuhan di China itu tidak secepat yang dijangka, sudah tentu pelabur tengok ataupun portfolio manager ni tengok Malaysia ada risiko terdedah kepada perkara-perkara ini. Jadi kalau Malaysia terdedah, prospek pertumbuhan kita pun mungkin terdedah dalam keadaan fiskal kita itu dilihat tidak begitu kukuh kerana defisit, kerana hutang dan sebagainya. Jadi akhirnya dia akan kata, well, I want to see dulu how they are managing this. Jadi dia akan tengok keadaan fiskal kita, dia akan tengok growth prospect kita dalam masa-masa yang akan datang. Jadi pilihan kepada kerajaan, if you are in our shoes, kan, saya dengan Datuk Seri Anwar dan sebagainya, okay, what do you do? Orang tanya, apakah langkah-langkah kerajaan? Kalau kita mewarisi result yang besar, we can intervene in the market lah. We can buy to strengthen ringgit. Kita tak ada. Our reserve will not justify doing that. Dan kadang-kadang orang lupa, kalau kerajaan campur tangan dalam pasaran mata wang untuk mengukuhkan mata wang, kita berbelanja duit kita dan duit itu sepatutnya pada pandangan saya lebih baik dibelanjakan untuk projek-projek rakyat. Dan kita pernah melalui zaman ini dulu, zaman Tun Mahathir dulu yang sehingga negara kerugian 30 bilion. Itu yang dulu kita kerugian mata wang sampai 30 bilion itu ialah kerana Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil ingin bermain pasaran mata wang. And you want to intervene and you want to make money out of the currency. We lost 30 billion. So I don't think we want to go there. Maksudnya kita tidak ada kemampuan kewangan untuk tempoh yang pendek untuk bermain pasaran mata wang seperti mana Singapura buat. Singapura can do it. Singapura mengukuh kebelakangan ini sebahagiannya juga kerana mereka menggunakan rizab untuk dia kukuhkan mata wang dia. But we can't. We don't have that financial muscle. And for every 2-3 billion yang kita rugi dalam pasaran, that 2 or 3 billion could have been used untuk public project kan. So jalan singkat tidak ada. Jadi yang tinggal kepada kita ialah 100%, ialah kita ambil jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, strengthen our structure,
pertahankan dan bina and put together a good storyline untuk meyakinkan pelabur bahawa kita akan memperbaiki kedudukan kita. It may not have immediate impact 2-3 minggu ini, tapi as more results come out daripada berapa defisit kita boleh berjaya kurangkan, dari segi pertumbuhan ekonomi yang lebih resilient 2-3 kuartal daripada sekarang. Sebab itu kita akan lancarkan naratif ekonomi madani dalam tempoh menjelang akhir Julai, kemudian New Industrial Master Plan Ogos dan kajian separuh penggal September. Gabungan ini akan dokumen-dokumen dan dasar-dasar ini akan boleh menggabungkan naratif yang baik kepada pelabur-pelabur supaya mereka lebih yakin bahawa we have a plan and we are sticking to our plan and it will bear fruition. InsyaAllah, dan when it rebounds, it rebounds. But as it is now, saya tak nampak lah dan saya tak setuju kalau ada sebarang tindakan jangka pendek sebelum kita selesaikan dahulu masalah-masalah struktur kewangan dan ekonomi kita.